Halo dan salam sejahtera. Nama saya Kenny dari Hikayat Hartanah dan hari ini saya ingin berkongsi tentang pendapatan sewa dari kacamata bank. Jadi, pendapatan sewa adalah salah satu cara yang paling popular dan untuk pelabur hartanah dapat beli lebih. Tapi, kalau bank senang saja. Mereka cuma tengok 3 dokumen ni saja. 3 dokumen ni saja untuk tahu apakah pendapatan sewa anda sah di kacamata bank dan adakah ini boleh digunakan sebagai pendapatan untuk anda pinjam lebih banyak lah. Dapat lebih banyak loan lah. Okey? 3 dokumen ni adalah satu, sewa. Perjanjian sewa yang dimatikan stamp. Okey? Yang kedua, penyata bank. Ni biasanya sampai 6 bulan. Saya sarankan anda simpan sampai 6 bulan. 6 bulan bagi bank. Sebab kadang-kadang bank ada minta 3 bulan, kadang-kadang bank minta 6 bulan. Yang ketiga adalah bukti tuan punya hartanah. Maksudnya anda kata rumah atau hartanah tu anda punya kan? Mana bukti? Macam mana nak tunjuk bukti? SMP. Perjanjian jual beli. Okay? SMP. Of course, you tak payah bagi semualah. Banyak tebal tu takkanlah bagi semua. Bagi muka surat yang tertentu saja. Termasuk muka surat depan. Yang kedua kan ada stamping tu. Matikan stamp kan? Itu kena beri. Yang ketiga ialah muka surat yang tanda tangan tu. Tanda tangan adalah jadual pertama. Jadual pertama kat belakang. Dia tunjuk nama, lepas tu hartanah, bukti-bukti hartanah, alamat kalau anda beli daripada pasaran sekunder atau pasaran dalam pembinaan, unit number tu tak nampak. Itu kena beri, susu kena beri. Kalau lagi satu, mereka mungkin akan minta cukai. Cukai taksiran, cukai tanah. Itu kena ada nama anda ya. Untuk buktikan anda adalah tuan punya. Biasanya saya minta perjanjian jual beli. Senang. Perjanjian jual beli ya, ramai yang ada kan. Kalau cukai tanah atau cukai taksiran, kadang-kadang ada satu nama je, susah lah. Kalau ada grant, salinan grant, lagi baik. Salinan grant atau salinan strata, hak milik strata, lagi baik. Sebab dalam grant tu ada nama pemilik kan? Bank perlukan tu. Jadi ini 3 saja. Yang pertama, perjanjian sewa yang dimatikan stamp yang belum tarik dan belum sampai tarik luput. Yang kedua adalah penyata bank. Biasanya sampai 6 bulan. Saya sarankan bagi bank sampai 6 bulan. Yang ketiga adalah bukti tuan punya hartanah. Itu adalah hartanah anda, buktikan. Okey? Bagi perjanjian jual beli, SMP atau grant yang menunjukkan ada nama anda. Dan tuan bersamalah. Seterusnya, banker kan, kadang-kadang kalau terima pendapatan sewa, terutamanya daripada pelabur hartanah yang banyak hartanah, lepas tu terima pendapatan sewa kan dokumen, biasanya banker tu tak nak buat. Kenapa? Tahu tak? Biasanya, dokumen tu kan tak tersusun. Pening tau, banker anda tengok mana satu dokumen tali dengan mana satu dokumen tali dengan hartanah mana satu dan berapa sewa. Kadang-kadang sewa tak tali. Aduh, pening. Jadi tolonglah, sesiapa yang tengah tengok ni, berhasrat nak jadi pelabur hartanah atau kenal pelabur hartanah, tolong kongsikan video ni. Bagi tahu mereka, tolong susun dokumen anda baik-baik. Okay, bila bagi banker, kalau boleh kan, letakkan satu Excel sheet lah. Sendiri buat, lepas tu print sendiri, bagi banker. Okay, ini adalah sewa perjanjian ni adalah rumah ni, ini penyata bank, ini adalah bukti tuan punya hartanah. Okay, susunkan senang-senang. Bulan mana, katakan bulan Disember, bila sewa masuk, dalam bank statement nampak bila mana, tarikh mana, dan itu saja. Okay, kalau boleh tolong guna pensel atau pen, bulatkan. Jangan sesekali edit. Penyata bank sekarang ni semua penyata kan, penyata elektronik kan. Tolong jangan edit tau. Walaupun anda edit untuk highlight bagi banker tahu mana satu sewa yang masuk kan, tolong jangan. Ini dikira sebagai dokumen yang telah diolah oleh diedit dan bank akan reject. Ini salah, tak boleh. Tolong jangan edit. Kalau dokumen tu penyata bank, dokumen, tolong jangan edit. Kalau nak bagi banker,
terus email je bagi banker. Penyerta dokumen tu yang e-dokumen, tak ada masalah. Tapi boleh buat Excel sheet yang berlainan, file yang berlainan, bagi tahu banker yang bila sewa berapa, bila masuk. Senang kerja mereka. Okay? Dalam Excel sheet yang lain. Lagi satu, kadang-kadang sewa ni tak tally. Kenapa tak tally? Tolonglah letak sebab kat sana. Okay, katakan sewa adalah RM1,000. Tapi bulan tu masuk 900 saja. Yang 100 tu pergi baiki lampu lah, kipas lah. Bagi receipt sekali, tak ada masalah. Atau letak di sana sebab kenapa tak tally. Letak sebab. Tapi tolonglah, janganlah tiap-tiap bulan tak tally. Susah nak terangkan pada kredit. Okay? Susah nak terangkan pada ibu pejabat, orang yang buat kredit, penilaian kredit anda. Susah. Kalau sekali-sekala tu fahamlah. Tolong jangan tiap-tiap bulan tak tally. Ada masalah ni. Seterusnya, pendapatan sewa, biasanya bank ambil berapa sebagai pengiktirafan untuk pendapatan anda? Lebih kurang 80 hingga 100%. Ada yang bank ambil 100%. Tapi biasanya 80%. Apa maksudnya? Di sini katakan sewa anda adalah RM1,000 sebulan. Jadi, bank akan ambil 80% daripada sana. Maksudnya, RM800 tu kira pendapatan anda. Pendapatan bersih, pendapatan kasar tau. Pendapatan bersih, tambah pada pendapatan bersih. Mereka tak kira itu berapa banyak anda bayar sebagai installment. Okay, bayar restoran, mereka tak kira. Cukai taksiran, maintenance fee, sinking fund, tiap-tiap bulan anda kena bayar kan? Maintenance bulanan, yuran penyelenggaraan bulanan. Okay, maintenance fee lah. Mereka tak kira. Mereka cuma tengok perjanjian sewa anda yang sudah dimatikan stamp dan ambil 80% daripada jumlah itu. Saya tak sarankan anda kira 100 kan kalau nak buat anggaran, biasanya kita akan beri lebih konservatif sikit. Kita konservatif lagi senang nak pas daripada kita terus semua buat agresif. Tolong jangan 80% sudah cukup. Untuk perjanjian sewa ni, pendapatan, ada kes khasnya. Ingat tahun 2020 bila PKP dilaksanakan, ada bank yang langsung tak nak ambil pendapatan sewa. Dia kira sebagai kosong. Ada sekarang ni ada lebih okey sikit lah. Ada yang dah mula ambil. Saya rasa banyak bank yang dah mula ambil seperti biasalah. Berniaga seperti biasa. Tapi ini saya nak ingatkan pendapatan sewa ni memang kita tak boleh jangka. Bila-bila masa saja bank boleh ubah polisi. Boleh PKP tu saja yang banyak mendatangkan kesan kepada kita. Sebab semua bank, hampir semua bank tak nak. Ada yang potong dari 80 jadi 40. Ada yang tak ambil langsung. Ada yang kata lebih ketat lagi. 6 bulan. 6 bulan saja bank statement tak cukup, nak setahun. Dah setahun tak cukup, kita nak 2 tahun tengok. Kalau setahun punya sewa, kita tak nak tengok. Ada juga. Jadi, bila buat anggaran tu, lebih baik daripada konservatif sikit lah. Seterusnya, kita balik kepada soalan lazim yang saya biasa terima sebagai banker. Yang pertama, soalan yang paling popular. Kalau saya tak stamp perjanjian sewa, adakah masih boleh diambil kira? Ya, boleh diambil kira. Okey? Bergantung pada bank juga. Kebanyakan bank nak anda matikan stamp. Okey? Jadi, kalau anda matikan stamp, senanglah kerja banker anda. Kenanglah. Boleh terus approve, lepas tu anda boleh sign. Okey? Kalau anda tak matikan stamp, katakan polisi bank tu berubah. Habis terus rumah pun tak dapat. Approval pun tak dapat. Jadi saya sarankan anda matikan stamp lah. Jadi yang seterusnya, soalan yang berkenaan dengan matikan stamp ni kan, ramai yang akan tanya, kalau saya tak matikan stamp, macam mana LSDN akan kejar saya? LSDN okay, kalau LSDN, ini adalah urusan anda dengan LSDN okay, tolong jangan libatkan bank tau. Bank cakap nak matikan stamp, you ikut bank saja. Kalau you tak matikan stamp, kita tak ambil, itu saja. Okay? Anda dengan LSDN adalah berlainan. Hubungan anda
dengan LHDN adalah berlainan dengan hubungan anda dengan bank. Tolong jangan keliru. Ada dua hubungan di sini. Sewa bilik bolehkah? Boleh ambil sebagai penonton sewa. Sekarang ni sewa bilik memang top popular lah, terutamanya di Lembah Kelang. Sewa pun semakin tinggi, makin hari makin tinggi. Jadi ramai yang sewa bilik. Jadi tapi di kacamata bank, adakah boleh untuk ambil sebagai penonton sewa? Dalam pengalaman saya ada buat satu saja. Tapi itu bergantung pada profil. Profil customer tu memang baik lah. Kerja doktor, lepas tu kerja kerajaan lah, memang baik. Itu bank ambil. Yang lain, setakat ni saya tak dapat yang ada berjaya lah. Jadi bergantung. Tapi prosedur dengan dia punya peraturan dia sama saja. Dia nak stamp, you ikut sajalah. Nak stamp lah, nak per 3 bulan bank, penyata bank lah, atau 6 bulan penyata bank, ikut saja. Nasib anda lah kalau bank ambil sebagai pendapatan sewa. Okay? Soalan seterusnya, Kenny, you boleh tolong kirakan berapa sewa I perlu letak kat sini untuk dapat loan approve? Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat soalan macam ni. Ya, tolong bank tak bodoh Siapa yang buat macam tu, tolong sewa tu kita akan semak juga. Katakan tempat tu sewa 1,000 saja. You tiba-tiba letak sewa 2,000. You katalah rumah tu semua apa you letak lah, letak partition ke, letak apa ke dalam rumah tu, tapi rumah tu 2,000. Ada logik ke tak? Tak logik kan? Bank akan query kalau bank rasa okay, ini kami tak selesa, tak percaya, tak nak ambil. Okay? Tak payahlah buat macam belok-belok nak cuba jalan belakang ke, nak cuba game kan bank punya peraturan. Tolonglah buat baik-baik. Okay? Soal seterusnya, perjanjian sewa dengan penyata bank cukuplah. Kenapa nak tahu siapa tuan punya rumah tu? Kan dalam penyata bank tu dah letak berapa banyak duit sewa yang saya dapat tiap-tiap bulan. Tak boleh macam tu. Banyak bank dah sekarang dah sangat was-was. Dulu bila saya mula berkecimpung dalam bidang ni, perjanjian sewa yang di stamp. Itu saja. Tapi ramai yang buat main game lah. Nak gamekan sistem kan. Dia main tipu. Dia ambil pernyata perjanjian sewa, dia buat saja. Semua dia stamp. Dia bayar LHDN ke tak, dia tak tahulah, tapi you kena bayar stamp lah. Tapi yang ni mereka ambil, dia terus bagi bank approve lah loan. Lepas tu bank dah jadi ketat. Dia minta penyata bank dan minta lagi tuan punya hartanah punya bukti. Anda kena buktikan anda adalah tuan punya hartanah. Katakan perjanjian sewa ada satu orang, lepas tu penyata bank pun satu orang kan. Tapi apabila tengok tuan punya ada 2 orang, macam mana? Kata macam tu, bank akan potong setengah tau. Bank akan potong setengah demi konservatif. Sebab anda bukan hak milik penuh anda. Rumah tu bukan hak milik penuh anda. Soalan seterusnya, penyewa saya ada bayar, ada kos untuk penambahbaikan, kos repair sini, rosak sana. Boleh saya tolak daripada sewa tak? Boleh, tak ada masalah. Seperti yang saya katakan tadi, nak tolak tu tak ada masalah. Tapi tolonglah, janganlah sampai tiap-tiap bulan you bagi banker 6 bulan punya penjelasan bank, 6 bulan pun tak tadi. Susah lah banker nak cakap. Tiba-tiba kadang-kadang ada saya nampak sewa 1,000 tapi masuk 500. Yang 500 tu pergi mana? Dia cakap nak repair. Okay, repair, bawa receipt lah. Receipt. Tapi okay, receipt 1 bulan, receipt dah 6 bulan pun sama macam tu, tak boleh lah. Jadi kalau nak sewa, nak buat penambahbaikan ke, nak tolak sewa tu boleh, bukan tak boleh, tapi janganlah terlalu kerap dan susah nak terangkan. Ini susah saya nak cakap berapa banyak. Ini bergantung kepada individu. Okay? Bergantung kepada bank, bergantung kepada orang yang ambil kes anda di ibu pejabat. Soalan seterusnya, pemilik adalah Encik Ali.
tapi sewa masuk kepada nama bank account isterinya Puan Aminah. Bolehkah ini dikira sebagai pendapatan sewa? Sebelum saya jawab soalannya, saya akan buat beberapa anggapan ya. Anggapan pertama, Encik Ali adalah pemilik hartanah seorang. Dan Puan Aminah bukan pemilik. Dan akaun Puan Aminah, akaun seorang. Jadi kalau sini senario macam ni, jawapannya tidak. Perjanjian sewa pun ditandatangani oleh Puan Aminah seorang. Jawapannya adalah tidak. Tak boleh macam tu. Okay. Encik Ali pergi ambil loan ke, bank pun takkan iktiraf. Puan Aminah ambil loan, bank pun takkan iktiraf. Ingat ya, bank akan tengok siapa pemilik rumah tu. Jadi sini rumah tu adalah Encik Ali punya. Walaupun Puan Aminah adalah isteri kepada Encik Ali, bank takkan iktiraf. Okey? Saya harap soalan tu terjawab lah. Sebab ni saya biasa dapat soalan lazim dan anda lebih jelas tentang pendapatan sewa dan macam mana bank kira. Jadi saya Kenny dari Hikayat Tanah. Jika anda ada apa-apa soalan lagi, saya galakkan anda tanya di ruangan komen di bawah ya. Kalau anda betul-betul nak tanya, mungkin ada PNC ke atau segan ke atau cerita sangat panjang ke, anda boleh email saya. Saya akan cuba sedaya upaya ambil soalan dan jawab berapa banyak yang boleh melalui video. Saya takkan reply email, saya akan jawab melalui video macam ni. Jangan bimbang, nama anda akan dirahsiakan. Okey? Jadi, ada apa-apa yang anda perlukan seperti pembiayaan semula, anda boleh isikan borang di bawah dan sila kongsi video yang ini kepada kawan-kawan anda yang hendak tahu tentang pendapatan sewa. Okey? Saya Kenny dari Hikayat Tanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.